عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi dalam kuliah Zoom ini, anjuran Nuri Islam Academy, yang mana kita insya-Allah kita target, kita rancang hari ini merupakan hari terakhir kita menggunakan kitab ataupun kita menggunakan buku yang ditulis oleh guru saya ni, iaitu Al-Hadiyun Nabawi fir Raqaiq, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah petunjuk Nabawi bagi penyucian jiwa. InsyaAllah hari ini merupakan hadis yang terakhir. Kita cubalah hadis ni panjang sikit, tapi kita cuba untuk habiskan. Yang mana insyaAllah pada kuliah yang akan datang, jika ada kesempatan, jika ada umur, masih ada rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menuntut ilmu, kita cuba mengambil manfaat daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi yang bertajuk Penghujung Bagi Dunia, iaitulah hadis-hadis yang berkaitan dengan petanda kiamat. InsyaAllah jika ada kesempatan dan waktu. Sebab saya pun dah bincang dengan Kak Lin kita, jadi Kak Lin setujulah untuk menggunakan buku tu. So insyaAllah kita baca ni hadis yang ke-21 ni, hadis yang terakhir dalam kita punya buku yang kita sedang baca ni. Kata penulis, hadis ni panjang tuan-tuan, saya baca sikit, saya terjemah, saya baca sikit, saya terjemah. Lepas tu baru kita syarahkan. Baik. Asy-syafa'atu fil akhirah. Syafaat di akhirat. Kata penulis, hafizahullah, an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas. Anas ni kita tahulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah menghimpunkan manusia di hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni bercerita berkenaan dengan salah satu daripada mazhar ataupun salah satu daripada perhentian yang kita semua ni akan pergi di hari kiamat nanti, iaitulah mahsyar. Pada hari mahsyar, setiap daripada manusia, setiap daripada makhluk yang Allah Ta'ala taklifkan dengan hukum hakam akan dihimpunkan. Ya, akan dihimpunkan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa hasyarna falam nughadir minhum ahada. Kami akan himpunkan. Kami akan himpunkan semua manusia dan juga jin. Ya, kami tak akan tinggal seorang. Yang mana mereka ini untuk apa dihimpun? Ya, untuk apa dihimpun? Himpunan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, ya, menunjukkan kepada kita keadilan, menunjukkan, ya, kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami akan himpunkan mereka. yakni kami akan himpunkan manusia-manusia yang ada di atas bumi ini selepas mereka meninggal dunia. Kami akan himpunkan semula mereka, wa hasyarnahum, kami akan himpunkan mereka semula, falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak akan tinggal seorang pun daripada mereka, melainkan semuanya kami akan himpunkan semula. Bila dihimpunkan semula, ya, Nabi SAW kata di dalam hadis yang pelbagai, keadaan itu adalah keadaan yang sukar, keadaan yang panas terik. Matahari itu dekat kepala, sehingga kan peluh bercucuran keluar. Sebahagian daripada manusia ada yang peluhnya sehingga ke lutut.
Sebahagian manusia ada peluhnya sehingga ke pinggang. Sebahagian manusia ada yang peluhnya sehingga ke telinga. Kesemuanya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan berdasarkan kepada amalan yang dilakukan di dalam dunia. Bahkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang banyak melakukan dosa di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan mereka ini berada dalam keadaan yang sangat menyeksakan. Itu baru mahsyar. Belum lagi pergi ke dalam neraka Allah. Nauzubillah, moga Allah selamatkan kita. Tetapi keadaan ini keadaan yang sukar. Keadaan ini keadaan yang kita tak mampu nak bayang. Keadaan yang kita tak mampu nak bayang dengan kepala kita sendiri, yang mana daripada awal manusia ni ada sehingga ke akhirnya, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala himpunkan di satu tempat, di satu lapangan untuk menunggu. Masing-masing menunggu saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan amalan kita. Kecuali manusia ataupun golongan yang Allah taala kecualikan, iaitu mereka yang disebutkan sebagai manusia yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Yang ni dia dapat laluan istimewa kerana mereka dalam dunia ini telah pun struggle. Dalam dunia ini mereka telah pun melakukan ketaatan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Moga-moga kita menjadi golongan inilah. Tapi kita kena tahu juga, kita kena tahu juga, walaupun kita berdoa nak dapat masuk syurga tanpa hisab, tapi kita kena baca juga hadis-hadis yang seumpama ini, yang bercerita bagaimana sukarnya keadaan di padang mahsyar nanti. Untuk apa? Supaya menimbulkan semangat kepada kita untuk terus beramal, untuk terus beramal saleh, untuk terus taat kepada Allah, supaya kita tak nak, supaya kita ni rasa dalam diri tak nak lah diseksa ataupun tunggu lama di akhirat nanti. Tak nak tunggu lama di padang mahsyar nanti. Ya, jadi bila Allah himpunkan manusia keseluruhannya, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah, Allah menghimpunkan manusia ni semua sekali, fayaqulun, dan mereka mengatakan, manusia yang ada di situ mereka mengatakan, law istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina. Mereka mengatakan sesama mereka, kalaulah kita minta syafaat, kalaulah kita ni minta syafaat, ya, kepada Tuhan kita, minta syafaat daripada mana-mana orang kepada Tuhan, supaya Allah Azza wa Jal boleh lepaskan kita daripada tempat ni. Kerana duduk di sini pun rasa susah, duduk di sini pun menunggu lama, kan? Fayatuna Adam, maka mereka pun, yakni manusia pun pergi jumpa Adam. Nabi cerita ni benda yang akan berlaku. Nabi cerita ni benda yang akan berlaku. Fayatuna Adam, mereka berkata, pergi berjumpa dengan Adam. Siapa itu Adam? Adam ni Nabi lah, manusia yang pertama lah. Fayaqulun, mereka pun berkata, antal ladzi khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhih. Adam, engkaulah manusia yang Allah Ta'ala ciptakan engkau dengan tangannya. Jangan dibayanglah tangan macam mana. Ini sifat Allah kita terima sebagaimana yang Nabi SAW sebut. Laisa kamitslihi syai. Allah Ta'ala tidak sama walaupun dengan sesiapa yang ada di dalam dunia ni daripada kalangan makhluk. Tak sama langsung. Nabi kata, dalam hadis ni, manusia pergi bila jumpa Adam, mereka menyebutkan tentang kelebihan Adam. Kenapa sebut tentang kelebihan Adam? Sebut tentang kelebihan Adam ni sebab nak minta tolong pada Adam. Ya, nak minta tolong kepada Adam supaya Adam ni dapat lepaskan mereka. Ya, Adam ni dapat lepaskan mereka daripada kesusahan, daripada kesempitan yang mereka sedang alami di dalam padang mahsyar, di dalam mahsyar itu nanti. Kemudian dia kata, engkaulah yang Allah Ta'ala ciptakan dengan tangannya, wa nafakha fika min ruhi, dan Allah Ta'ala tiupkan pada engkau ini daripada rohnya. Rohnya ni bukan maksud roh tu datang daripada zat Allah, bukan. Roh ni makhluk Allah.
Seperti kita kata Baitullah, rumah Allah, bukan maksud Allah duduk dalam tu. Tak. Bila kita panggil Baitullah itu Kaabah itu Baitullah. Nah, kita panggil dia Baitullah litashrif. Untuk penghormatan, untuk kemuliaan. Maksudnya satu binaan yang dicipta, satu binaan yang dibina semata-mata untuk mengagungkan Allah, untuk mensucikan Allah, untuk beribadat kepada Allah. Allah menciptakan roh Adam dan Allah Ta'ala tiupkan roh itu kepada Adam, maka itu adalah satu keistimewaan pada Adam. Wa amaral malaikata fasajadu lak. Dan Allah mengarahkan malaikat lalu mereka bersujud kepada kamu. Fashfa' lana 'inda rabbina. Tolonglah bagi syafaat kepada kami di sisi Tuhan kami. Tolonglah bagi syafaat. Minta kepada Allah supaya Allah segerakan urusan kita di sini. Fayaqul lastu hunakum. Adam berkata, lastu hunakum, aku bukan berada di tempat yang kamu sangka. Maksudnya Adam ni dia kata kepada orang yang minta kat dia tu, aku tak layak lagi lah. Aku tak layak untuk memberikan syafaat. Wa yazkuru khati'atah. Kemudian Adam menyebutkan tentang kesilapan yang dia pernah buat. Yang mana kita semua tahu Adam alaihi salam apabila Allah Ta'ala ciptakan dia, Allah Ta'ala kata apa pada Adam dan Hawa? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan dekati kamu berdua jangan dekati pokok ni. Kerana nanti kamu akan jadi orang-orang yang zalim. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku Adam dan Hawa mendekati pokok tu dan makan daripada buah pokok tu, sehingga Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran itu adalah penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Adam di atas muka dunia ini bersama dengan Hawa. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan gelincirkan mereka berdua. Sehingga mereka berdua dikeluarkan oleh Allah daripada syurga. Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kepada manusia seluruhnya yang menjadi zuriat kepada Adam. Ini kita semua tahu. Wa yaqul, dan Adam berkata, "I'tu Nuha." Pergilah jumpa Nuh, dia kata. Awwala rasulin ba'athahullah, yang merupakan rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utuskan. Ini ada problem sikitlah. Kan? Mungkin kita ni ada sedikit terkejut. Kalau kita tengok dalam hadis ni, kita dah jumpa dah Adam. Manusia ni jumpa Adam, minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kepada Adam supaya minta syafaat daripada Allah supaya segerakan urusan orang-orang yang berada di mahsyar ni. Adam kata pergi jumpa Nuh. Pergi jumpa Nabi Allah Nuh. Kenapa pergi jumpa Nuh? Jumpa Nuh, kata Adam pergi minta syafaat daripada Nuh. Sebab Adam ni, sebab Nuh ni merupakan rasul yang pertama. Ya. Nuh ni merupakan rasul yang pertama. Kita sebelum ni kita duk ingat Adam lah rasul yang pertama. Tiba-tiba dalam hadis ni hadis yang sahih, ya, disebutkan bahawasanya Nuh pula rasul yang pertama. Ingat Adam kan? Di sini ada beberapa pandangan lah. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan Nuh itu adalah rasul yang pertama setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan banjir. Sebelum tu ada juga rasul, iaitu Nabi Adam lah kan. Nabi Adam, Nabi Idris. Tapi Nuh ni kenapa dikatakan rasul pertama? Rasul pertama dari sudut selepas banjir. Sebelum tu ada dah rasul, tapi Nuh datang selepas daripada itu. Selepas daripada banjir, dialah rasul pertama yang Allah Ta'ala utuskan. Ada yang kata gitulah. Ada juga yang kata tak, Nuh ni memang rasul yang pertama. Adam ni macam mana pula? Adam bukan rasul ke? Adam bukan rasul. Mereka kata Adam adalah Nabi. Ini pendapat yang kedua. Kerana apa mereka berbeza pendapat ni? Mereka berbeza pendapat kerana menurut mereka, perbezaan di antara rasul dan Nabi ni, perbezaan mereka adalah disebabkan oleh kerana mereka berbeza dalam mendefinisikan istilah Nabi dan Rasul. Sebahagian daripada ulama yang setuju mengatakan Nuh adalah Rasul pertama, Adam adalah Nabi,
Kerana mereka mengatakan Nabi ini adalah lelaki yang Allah Ta'ala berikan dia wahyu, suruh dia menyampaikan, tetapi Allah Ta'ala hantar dia bukan kepada orang kafir, kepada orang Muslim. Kerana Adam ni, Nabi Allah Adam alaihi salam ni, waktu dia dan Hawa dan anak-anak dia, tak ada lagi orang yang kafir dalam dunia. Siapa? Kaum siapa yang mula-mula kafir? Yang mula-mula kafir seperti mana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Al-Bukhari, golongan pertama yang kafir di atas muka dunia ni adalah orang yang berada di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang mana mereka ni beribadat kepada Allah bersama-sama dengan orang saleh. Disebutkan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat. Ya, ketika mana Nabi mentafsirkan ayat wala tadharunna alihatakum, kamu jangan meninggalkan tuhan-tuhan kamu. Kamu jangan tinggalkan tuhan-tuhan kamu. Ketika Nabi Allah Nuh berdakwah kepada kaum dia supaya kaum dia mentauhidkan Allah, jangan sembah berhala, jangan sembah orang kata apa, perkara-perkara yang selain daripada Allah. Maka pada masa tu orang-orang yang tak mau beriman di kalangan kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, mereka tetap dengan pendirian nak sembah berhala-berhala itu, dan mereka menamakan berhala-berhala itu dengan pelbagai nama, kan, iaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahawasanya, riwayat ni datang daripada Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari ya, Ibnu Abbas menceritakan, ya, Ibnu Abbas menceritakan bahawasanya mereka-mereka ini yang telah pun menjadi berhala asalnya merupakan orang-orang di zaman Nabi Nuh. Ya, orang-orang di zaman Nabi Nuh yang mana mereka ini adalah asalnya orang-orang saleh. Tetapi bila hancur ataupun bila mereka binasa ataupun bila mereka ni dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kaum dia pada masa itu membuat patung-patung mereka, ya, membuat patung-patung mereka, dan akhirnya pada asalnya buat patung adalah sekadar untuk memperingati, menghormati, tetapi akhirnya syaitan menghasut orang-orang ataupun generasi berikutnya sehingga mereka menyembah patung-patung yang asalnya bukan untuk disembah. Pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghantar, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar nabinya ataupun rasulnya yang pertama kepada orang kafir yang pertama yang muncul di atas dunia ini, iaitulah kaum Nabi Nuh. Allah Taala hantar Nabi Nuh untuk berdakwah kepada mereka. Maka sebab itu Nabi Nuh dikatakan oleh sebahagian ulama sebagai rasul yang pertama. Sebelum daripada itu, ya, sebelum daripada itu mereka ini tidak lagi menjadi kafir, sebaliknya mereka kesemuanya berada di atas ajaran tauhid. Okey, baik. Kita pergi kepada yang berikutnya lah. Baik. Kemudian Nabi Adam kata, pergilah kamu berjumpa dengan Nuh. Kerana dia adalah rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia. Fayatunahu. Maka manusia-manusia yang ramai ini pun nak minta syafaat, pergi jumpa Nuh. Fayaqul lastu hunakum. Nuh kata, aku pun tak mampu. Aku pun tak berada di tempat yang kamu sangka. Aku tak berada di tempat untuk boleh minta syafaat kepada Tuhan. Wa yadhkuru khati'atahu. Dia pun menyebutkan tentang kesilapan yang pernah dia buat, kesalahan yang pernah dia buat. Apa Nabi Nuh buat kesalahan ataupun kesilapan ni? Yang mana Nabi Nuh pernah bertanya kepada Allah, dia kata, Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Tuhan, sesungguhnya anak aku ini daripada keluarga, dan sesungguhnya janji engkau adalah benar, dan engkau juga adalah sebijaksana orang yang golongan yang menghakimi. Sebijaksana golongan yang menghakimi. So Allah punya hukuman tu yang paling bijaksana sekali.
Jadi Nabi Nuh ni, dia bila tanya kepada Allah macam tu, sebab memang ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji kepada Nabi Nuh untuk Allah Ta'ala selamatkan keluarga dia. Jadi bila dia tengok anak dia tak selamat, Nabi Nuh tanya kepada Allah, macam mana engkau adalah Tuhan yang hukumannya paling bijaksana, tiba-tiba engkau kata engkau tak nak binasakan keluarga saya, tiba-tiba ya Allah anak saya tak selamat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbetulkan Nabi Nuh dengan mengatakan anak engkau tu sebenarnya bukan keluarga engkau lah, kerana dia melakukan amalan yang tidak saleh. Dia melakukan amalan yang berdosa. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tak berjaya lah manusia-manusia ni, tak berjaya bila jumpa Nabi Adam tak berjaya, jumpa Nabi Nuh pun tak berjaya. Baik. Kata Nabi Nuh, "I'tu Musa alladhi kallamahullah." "I'tu Musa alladhi kallamahullah." Pergilah jumpa dengan Musa yang Allah Taala bercakap dengan dia, yang Allah Subhanahu Wa Taala pernah wahyukan kepada dia secara direct, berinteraksi dengan dia secara direct. Fayatunahu, mereka pun pergi jumpa Nabi Musa. Fayaqul lastu hunakum. Nabi Musa pun kata, aku tidak layak untuk memberikan syafaat. Fayadhkuru khati'atahu. Maka Nabi Musa pun menyebut tentang kesilapannya, yang mana kita semua tahu Nabi Musa ni pernah secara tidak sengaja menyebabkan kematian seorang Qibti. Kan? Baik. Itu Isa, Nabi Musa kata, pergi jumpa Isa. Fayatunahu fayaqul lastu hunakum. Nabi Isa ni pun bila kita jumpa, bila manusia jumpa minta syafaat kepada Nabi Isa, minta tolong supaya Nabi Isa ni doa pada Allah supaya segerakan urusan orang-orang ataupun manusia yang berada di padang mahsyar. Nabi Isa kata aku pun tak mampu. Tapi dalam riwayat ni Nabi Isa tak sebut kenapa. Syekh dia ada hurai, insya-Allah nanti kita akan tengok. Dia ada hurai kenapa Nabi Isa ni pun kata dia tak mampu juga. Sedangkan dia tak ada kesilapan apa pun. Kan? Dia tak ada pun kesalahan yang dirakamkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Ya. Maka Nabi Isa kata itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa kata pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kerana Nabi Muhammad ni telah diampunkan untuknya dosanya yang terdahulu dan dosanya yang terkemudian. Fayatuni. Maka mereka pun mendatangiku, kata Nabi. Fa asta'dhinu ala rabbi. Bila dia orang datang kepada aku, minta syafaat daripada aku supaya aku menyelamatkan mereka, fa asta'dhinu ala rabbi. Aku pun minta izin kepada Tuhan. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajida. Bila aku terlihat Tuhanku di hari kiamat nanti, aku pun tunduk, aku pun jatuh dalam keadaan bersujud. Fayad'uni ma Allah. Maka dia membiarkan aku selagi mana yang dia mahu, selagi mana yang Allah Taala mahu. Summa yuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, irfa' ra'sak sal tu'tah, angkatlah kepalamu, mohonlah kamu akan diberi. Wa qul yusma', berkata-katalah kerana kata-katamu akan didengari. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Nabi SAW pun kata fa'arfa'u ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa'ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, kemudian aku memuji Tuhanku dengan satu pujian yang dia ajar kepadaku. Summa ashfa', kemudian aku pun minta syafaat. Ya, kemudian Allah meletakkan had kepadaku, meletakkan kawasan kepadaku. Summa ukhrijuhum minan nar, kemudian aku keluarkan mereka daripada neraka. Wa udkhiluhumul jannah, kemudian aku pun masukkanlah mereka ini ke dalam syurga. Summa a'udu fa aqa'u sajidan mislahu, kemudian aku kembali dan aku tunduk sujud seperti yang pertama. Fi thalitha awir rabi'ah hatta ma baqiya fin nari illa man habasahul Quran. Kali kedua pun pergi, kali ketiga pun pergi, berlaku yang sama. Nabi keluarkan manusia-manusia daripada neraka yang dalam jiwanya ada iman. Hatta ma baqiya fin nari illa man habasahul Quran, sehingga tidak kekal di dalam neraka itu melainkan orang-orang yang dihalang oleh Quran, yakni orang-orang yang sememangnya dalam jiwanya tidak ada sedikit pun
walaupun sebesar zarah, walaupun seberat zarah daripada keimanan, dan mereka kekal berada di dalam neraka Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni bercerita tentang apa? Hadis ni bercerita tentang syafaat yang akan berlaku di hari kiamat nanti. Kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang beriman, kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sememangnya akan memberikan syafaat, akan memberikan keistimewaan syafaat kepada orang-orang yang Allah izinkan, yang Allah Subhanahu wa taala izinkan berlaku di akhirat nanti. Ya, baik. Itu yang pertama. Maksudnya hadis-hadis berkenaan dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan syafaat merupakan hadis yang mutawatir, kata Syekh. Dia kata asy-syafa'ah fil akhirah thabitah fil ahadits. Mutawatirah tawaturan ma'nawiyah. Syafaat di akhirat ni sabit dalam hadis, dan ia adalah hadis yang mutawatir secara maknawi. Dan dia ada dua kategori. Ada syafaat umum, iaitu syafaat uzma dipanggil, syafaat yang agung yang hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk mensegerakan urusan manusia supaya berlaku segera hisab ke atas mereka. Yang ni diberikan keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan minta kepada Allah untuk segerakan urusan hisab, yang mana sebelum itu mereka berada dalam keadaan yang orang kata apa, yang menyakitkan, yang meresahkan, yang memberatkan jiwa mereka untuk hadapi. Ya, sehingga ada riwayat sebut ada yang tak tahan sangat dengan keadaan padang mahsyar. Mereka siap sebut pada Allah, Allahumma arihna walau ilanna. Ya Allah, segerakanlah urusan kami ni walaupun kami masuk neraka pun tak apa. Sebab mungkin dia tak tahu dalam neraka tu dia punya azab lagi berat. Kalau di mahsyar pun tak tahan dah, bayangkanlah neraka macam mana. Bayangkanlah azab neraka tu macam mana keadaan. Ya? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus ni adalah syafaat yang tak melibatkan semua orang. Ya? Ada beberapa yang disebutkan di dalam dalil. Antaranya syafaat untuk memasukkan beberapa orang ataupun beberapa kumpulan manusia ke dalam syurga tanpa hisab. Yang ni yang disebutkan oleh hadis Nabi 70,000 orang. Bahkan kalau kita tengok di hujung hadis tu kan, Ukasyah siap minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada Rasulullah, Allahumma, dia kata ya Rasulullah, ud'u Allah yaj'alani ataupun yaj'aluni minhum, yaj'alni minhum. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya aku ni dijadikan daripada golongan yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah supaya Allah masukkan dia ni dalam golongan tu, dan Allah Ta'ala kabulkan permintaan Nabi. Itu yang pertama, syafaat yang khas. Syafaat yang kedua yang khas ialah memasukkan orang yang kebaikan mereka dan kejahatan mereka ini sama, seimbang. Untuk mereka ni tidak masuk ke dalam neraka, mereka akan diletakkan di Al-A'raf sehingga satu tempoh yang Allah Ta'ala inginkan, kemudian mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Yang ketiga, ya, idkhal man zadat sayyi'atuhum ala hasanatihim al-jannah bighairi adab. Ada juga syafaat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang tertentu untuk mereka mohon Allah supaya mengampunkan orang-orang yang dosanya banyak dah. Dosanya lebih banyak berbanding pahala, tetapi oleh kerana dengan syafaat Allah, dengan syafaat orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala izinkan untuk diberi kepada mana-mana orang yang nak masuk neraka dah, Allah Ta'ala jadikan itu sebagai penyebab untuk mereka tak masuk ke dalam neraka. Ini yang disebutkan oleh Al-Hasanul Basri kan. Hasan Basri pernah pesan, dia kata, istakthiru minal asdiqa'is salihin. Perbanyakkanlah kawan-kawan dengan orang yang saleh. Kerana apa? Fa inna lahum 'indallahi syafa'ah. Kerana mereka ini ada syafaat di sisi Allah. Kan? Ada syafaat di sisi Allah, orang-orang yang saleh, Allah Ta'ala bagi mereka keistimewaan untuk menyelamatkan orang-orang yang Allah izinkan daripada masuk ke dalam neraka, mereka tak jadi masuk.
disebabkan keistimewaan yang ada pada mereka, iaitu mereka dapat syafaat daripada orang yang Allah Ta'ala izinkan. Kemudian ada juga syafaat, kata Syekh, ikhrajul usah minan nar ba'da an yu'azzabu, mengeluarkan orang-orang yang jahat daripada neraka setelah mereka diazab. Seketikalah kita kata, bukan sehabisnya mereka diazab. Sepatutnya kalau ikut tuntutannya mereka akan diazab lagi. Tapi disebabkan ada syafaat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang tertentu. Ya, seperti mana hadis Nabi tadi, Nabi keluarkan beberapa kumpulan daripada neraka dengan syafaat. Itu syafaat yang khas dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Bahkan kalau kita tengok ada dalam hadis Nabi SAW ketika menceritakan tentang syafaat orang-orang saleh ni, orang saleh siap tanya pada Allah, orang-orang yang tak ada dalam syurga sedangkan di dalam dunia mereka sentiasa bersama, melakukan ibadat bersama, berpuasa bersama, mereka tanya pada Allah, mana si fulan? Dia tak ada. Akhirnya baru mereka tahu di dalam neraka dengan disebabkan syafaat mereka yang berada dalam syurga inilah Allah Ta'ala jadikan sebagai penyebab untuk orang-orang yang ada dalam neraka tu masuk ke dalam syurga Allah. Ini syafaat. Ya. Kemudian ada juga syafaat raf'ud darajat fil jannah, mengangkat darjat yang tinggi di dalam syurga. Katalah, orang ni sepatutnya dapat darjat rendah, tapi dengan syafaat dia dapat darjat lebih tinggi. Dia dapat darjat lebih tinggi. Sebab syurga ni pun dia ada darjat-darjat, dia tak samalah. Ya. Dan ada juga syafaat yang berbentuk bukan mengeluarkan orang daripada neraka masuk dalam syurga. Ada juga syafaat yang berbentuk pengurangan azab kepada orang yang memang berhak untuk mendapat azab di akhirat. Yang ni yang Nabi SAW bercerita. Yang Nabi SAW cerita kepada kita tentang azab yang Allah Ta'ala akan beri kepada bapa saudaranya Abu Talib. Yang mana Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan daripada Nabi SAW ketika mana disebutkan bapa saudaranya di sisi Nabi, iaitu Abu Talib, Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yawmal qiyamah fayuj'alu fi dhihbahin minan nar yablughu ka'baih yaghli minhu adimaru ataupun ummu dimari. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dia akan dapat syafaat. Dia akan dapat, siapa yang akan dapat syafaat ni? Syafaat ni dapat kat Nabi, tapi Nabi nak selamatkan siapa? Nabi nak selamatkan Abu Talib, bukan selamat terus, tetapi mengurangkan azab kepada Abu Talib supaya dia tidak mendapat azab yang berat, yang paling ringan dia dapat. Azab yang paling ringan dia dapat di akhirat, iaitulah Nabi SAW kata dia akan dipakaikan dengan sepatu. Dia akan dipakaikan dengan sepatu ataupun dan juga dia akan dilalukan pada orang kata apa, kaki dia air daripada api neraka. Air daripada api neraka. Dan pada waktu tu Nabi SAW mengatakan dia punya otak dia akan menggelegak. Itulah azab yang paling ringan yang ada dalam neraka. Kenapa Abu Talib dapat begitu? Kerana syafaat Nabi SAW, sebab dia adalah orang yang banyak kita kata berjasa kepada Nabi SAW. Ya, dia banyak berjasa kepada Nabi, menjaga Nabi, sayang Nabi, dan juga di akhir-akhir hayat dia banyak membantu ataupun melindungi dakwah Islam. Dahdah minan nar, ya, dia akan dilalukan air di dalam neraka tu, dilalukan dalam air. Dan ada yang kata dia pakai sepatu daripada neraka. Ada juga riwayat begitu daripada Ibnu Abbas. Itulah azab neraka yang paling ringan diberikan kepada Abu Talib atas syafaat Nabi. Tu pun tara tu pun sampai menggelegak dah kepala dia, otak dia. Bayangkanlah azab neraka yang lain, ya. Dan itu syafaat Nabi SAW. Siapa yang dapat syafaat ni? Siapa yang Allah Ta'ala akan berikan syafaat untuk menyelamatkan orang lain ni? Syekh kata orang yang dapat syafaat ni ialah golongan nabi-nabi, golongan syuhada, golongan salihin, malaikat, anak-anak kecil yang mati meninggal dunia, amal saleh seperti membaca Al-Quran, berpuasa. Ini semua boleh memberikan syafaat kepada orang-orang yang
berdosa, orang-orang yang mungkin masuk ke dalam neraka tetapi akan diselamatkan. Mungkin ada sebahagian orang yang mengatakan macam syafaat ini akan berlaku secara cacah merbau. Sebenarnya tidak. Kerana dalam Quran clear disebut syafaat tidak akan berlaku melainkan hanya dengan izin Allah. Bukan semua orang boleh dapat. Bukan semua orang boleh bagi. Tak, ini bukan cacah merbau. Tak. Hanya orang-orang tertentu je dapat. Macam mana boleh dapat? Kerana berkemungkinan dia ni ada kawan, bersahabat baik dengan orang saleh, berkeluarga dengan orang saleh, maka Allah menjadikan itu sebagai ruang ataupun sebagai peluang kepada dia untuk diselamatkan oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak bagi tahu syafaat ini dia bukan satu kepastian engkau dapat, belum tentu. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berpesan kepada keluarganya. Nabi sendiri pesan kepada keluarganya dengan mengatakan, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka min Allahi syai'a. Ya Safiyya ammat Rasulillah, la ughni anki min Allahi syai'a. Ya Fatimah binti Rasulillah, atau ya Fatimah binti Muhammad, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki min Allahi syai'a. Nabi berpesan dengan keluarga Nabi. Nabi kata, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Safiyah, makcik Nabi SAW, wahai Fatimah anak Nabi, anak Muhammad sendiri, kalau nak minta harta boleh minta daripada aku, kau boleh bagi. Tapi aku tidak boleh menjadikan kamu ini tak memerlukan Allah. Kamu tetap memerlukan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia syafaat merupakan rahmat Allah, tetapi ia bukan satu kepastian. Kita pun tak tahu siapa yang akan dapat, siapa yang tak akan dapat. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Baik. Kemudian bila disebutkan ya di dalam hadis tu, law istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makani. Jom kita pergi minta syafaat daripada Nabi. Menunjukkan kepada kita dibenarkan meminta pertolongan kepada orang saleh berbentuk doa. Tak jadi salah minta doa daripada orang saleh. Kerana Nabi SAW tu orang paling saleh dalam dunia. Nabi ni orang paling saleh. Jadi bila dia sampai kepada mahsyar, kita nak minta Allah Ta'ala kesian kat kita, kita nak minta Allah Ta'ala lihat kita dengan pandangan rahmat, kita minta doa daripada Nabi yang Allah Ta'ala sayang. Tak salah lah. Dalam dunia ni pun, kalau kita jumpa orang saleh, tak salah untuk kita minta doa daripada orang saleh. Kerana Nabi SAW sendiri dalam hadis pernah berpesan kepada para sahabat, terutamanya Umar ibn al-Khattab. Dalam hadis disebut, Umar ni, dia ingat pesan Nabi SAW, Nabi suruh para sahabat ni kalau jumpa dengan Uwais Al-Qarani, yang merupakan seorang tabi'in yang saleh, supaya kalau jumpa dia, minta dia doa supaya dia minta ampun kepada Allah untuk kamu. Kerana dia orang saleh. Jadi kita pun kalau jumpa orang saleh, kita minta doa daripada dia. Kita tahu dia orang saleh, kita kata, Syekh tolong doa untuk saya. Tuan, tolong doa untuk saya supaya Allah Subhanahu wa taala sayang kat saya, supaya Allah Taala mengampunkan dosa saya. Itu bukan menjadi satu kesalahan. Kerana doa orang yang saleh ni berkemungkinan Allah Taala makbulkan. Terutamanya kalau didoa untuk kita, mungkin Allah Taala akan kabulkan. Dah tentulah doa dia lebih utama daripada doa kita yang serba kekurangan ni kan. Jadi minta doa daripada orang saleh. Kita pun berdoalah juga. Jangan kita pula hanya mengharapkan doa orang lain, kita tak buat apa, susahlah juga. Kerana agama ni masing-masing perlu untuk beramal, tetapi tidak salah untuk kita minta doa daripada orang-orang yang ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang-orang yang namanya masyhur di sisi penduduk langit, iaitu di sisi malaikat. Ya, baik. Kemudian bila kita bertemu dengan Adam alaihi salam, bila kita bertemu dengan Adam, kita minta pada Adam, kita sebut di antara kelebihan-kelebihan Adam ni, Allah Taala cipta dia dengan tangannya. Sifat Allah yang tidak sama dengan makhluk. Ya.
Kemudian Allah Ta'ala tiupkan dengan roh. Saya sebut dah tadi, roh ni bukan maksudnya datang daripada zat Allah. Tak, zat Allah itu qadim. Tapi roh Allah ni maksudnya Allah Ta'ala ciptakan roh itu istimewa untuk Adam. Min ruhi, daripada roh yang Allah Ta'ala ciptakan untuk Adam. Allah Ta'ala tiupkan padanya. Seperti mana kita kata Baitullah tadi, saya dah huraikan tadi. Kemudian keistimewaan Adam ni juga, malaikat ni diarahkan untuk sujud kepada Adam. Tapi jangan salah sangka tuan-tuan, sujud malaikat kepada Adam ni bukan sujud pengibadahan, tetapi sujud penghormatan. Bukan sujud ibadah, tetapi sujud doa. Ya, sujud doa. Baik. Seperti mana orang-orang Islam disuruh untuk tawaf di Kaabah. Seperti mana orang-orang Islam disuruh untuk sentuh Rukun Yamani. Seperti mana orang Islam disuruh untuk cium Hajar Aswad. Bukan bermakna kita menyembah batu-batu. Tak. Tetapi kita lakukan kerana ini adalah arahan Allah dan kita buat. Bila Adam kata, aku bukan berada di situ. Aku bukan berada di situ. Kemudian Adam menyebutkan tentang kesilapan. Disebutkan Adam sebut kesilapan dia. Persoalannya sekarang ni kan, adakah nabi-nabi ni buat dosa? Itu persoalan. Sebab itu Syekh tanya, dia kata hal yaznibul anbiya, kalau tengok poin nombor 8 tu dia kata, adakah para anbiya itu melakukan dosa? Dia kata al-kalam fi hadzal mawdu' qadimun wa kathir. Perbincangan dalam bab ini perbincangan yang sudah lama ulama bincang dan banyak pendapat tentangnya. Ya. Di antara perkara-perkara yang disebutkan, kesilapan-kesilapan yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah kesilapan Adam ketika dia makan daripada pokok yang dilarang. Kesilapan Nuh apabila dia bertanya kepada Allah supaya Allah menyelamatkan anaknya yang tak beriman dengan dia. Ya. Kemudian kesilapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita pergi jumpa Nabi Ibrahim juga. Mungkin saya terskip tadi. Nabi Ibrahim juga ada disebut. Kita pergi jumpa dengan Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh suruh pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim dulu, bukan Nabi Musa dulu. Pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim pun tak mampu, dia kata, aku tak boleh. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan kesilapan. Dia apa kesilapan Nabi Ibrahim yang ada? Kesilapan Nabi Ibrahim yang ada disebut dalam dalil ialah yang pertama, bila Nabi Ibrahim menyebutkan kepada kaum dia yang mengajak dia untuk keluar beribadat, untuk keluar menyambut perayaan kufur, Nabi Ibrahim kata inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Sesungguhnya aku sakit. Sedangkan dia tak sakit pun. Tapi sebenarnya para ulama mengatakan yang disebut Nabi Ibrahim ni bukan bohong. Kalau bohong, maksudnya memang betul-betul tipu. Yang ni Nabi Ibrahim tak tipu, dia guna perkataan tawriyah ataupun ma'arid. Dalam bahasa kita ni menggunakan satu perkataan yang kita maksudkan makna yang jauh, tetapi orang yang bercakap dengan kita dok faham makna yang dekat. Dalam bahasa Melayu mungkin kita guna perkataan cover line, ataupun kita katakan cover line, selindung, perkataan berselindung, menggunakan perkataan-perkataan berselindung. Bila dia kata inni saqim, sesungguhnya aku sakit, sakitnya ada banyak. Sakit hati pun sakit, kan? Sakit jasad pun sakit. Nabi Ibrahim alaihi salam bila dia guna perkataan inni saqim, aku sakit, maksud aku sakit melihat kamu menyembah berhala. Nabi Ibrahim tak tipu, cuma dia guna perkataan berselindung. Yang kedua, Nabi Ibrahim pernah menyebutkan kepada kaum dia, bila kaum dia keluar meninggalkan kampung, Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala yang ada sehingga dia tinggalkan yang besar sekali. Ketika mana kaum dia balik tengok semua dah pecah, Nabi Ibrahim kata, bila ditanya siapa yang buat, dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang lakukan ini adalah yang paling besar. Yang besar ni lah yang buat. Itu Nabi Ibrahim. Cuma para ulama ada takwilan, ada yang kata kabiruhum hadha ni, yang besar ni bukan merujuk kepada berhala. Kabiruhum hadha ni Nabi Ibrahim gunakan tangan dia, kabiruhum hadha, yang besar ni. Maksudnya dia kata ibu jari. Maksud bila pegang kapak, ibu jari tak ada, tak boleh kuat. Dia tak boleh kuat. So Nabi Ibrahim maksudkan ibu jari, tapi kaum dia faham berhala yang besar tu.
Ada yang kata gitulah. Ada juga yang kata bal fa'alahu kabiruhum hadha ni, Nabi Ibrahim yang memaksudkan yang besar tu. Tapi yang Nabi Ibrahim maksudkan itu ialah yang besar tu penyebab yang melakukan semua hentaman yang kecil-kecil. Sebab bila aku tengok yang besar tu, aku geram yang kecil-kecil ni, kerana aku nak tengok dia ni boleh pertahan ke tidak yang kecil-kecil. Tengok bila aku pecah yang kecil, dia pun tak boleh bertahan. Ada juga yang kata begitu. Ya, ada juga yang kata begitu. Ada juga yang kata Nabi Ibrahim gunakan kaedah berhujah. Kamu tanya yang besar ni, kamu tanya yang kecil-kecil ni boleh bercakap tak? Kalau mereka boleh bercakap, maknanya ya, yang besar ni tak buatlah dia boleh bertahan diri. Tapi sebab dia tak boleh bertahan diri, maksudnya dia yang menyebabkan yang kecil-kecil ni dipecahkan sebab dia tak mampu nak bertahan diri. Dia tak mampu nak pertahankan yang kecil-kecil ni. Ada juga yang berkata begitu. Macam-macam takwilan, tetapi kesemuanya termasuk di bawah orang kata apa? Selindung yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi Ibrahim ni pernah menyebut kepada isterinya apabila ditanya. Nabi Ibrahim kata, kalau pemerintah yang kasar ni tanya kamu siapa? Kamu sebut kamu saudaraku, saudara perempuan. Ulama ada beza pendapat. Kenapa perlu mengaku isteri dia sebagai saudara perempuan dia? Ada yang kata kerana di tempat itu mana-mana perempuan yang bujang tidak akan diganggu oleh orang yang zalim, pemerintah yang zalim. Tapi kalau dia ada suami baru akan diganggu. Ada juga yang kata hanya kalau dia mengaku dia tu saudara kandung dengan Nabi Ibrahim, seperti mana yang difahami lah, bukan disebut sajalah, difahami, tidak diapa-apakan. Kerana kalau mengaku abang ni ataupun mengaku adik ni, orang kehormat lah kalau perempuan tu cantik. Begitu. Ada yang kata begitu. Macam-macam tafsiran di kalangan ulama. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan yang membahaskan tentang isu ni, tetapi Nabi Ibrahim bukan menipu. Cuma Nabi Ibrahim menggunakan perkataan selindung. Dia maksudkan makna yang jauh, iaitu engkau saudaraku se-Islam. Saudaraku se-Islam. Bukan dia maksud saudara adik-beradik, tapi orang faham lain. Ya? Itu bukan menipu. Adapun Musa, dia menyebutkan tentang kesilapan dia lah. Okey. Syekh mengatakan di sini, ulama ada masalah, ada perbezaan pandangan dalam menyatakan tentang adakah nabi-nabi ni, para anbiya dan rasul ini melakukan kesilapan. Majoriti ulama kata boleh jadi nabi melakukan kesilapan, tetapi nabi tidak melakukan dosa yang besar. Nabi tak melakukan dosa yang besar. Dan Nabi SAW, para anbiya tidak melakukan dosa kecil yang boleh melarikan orang daripadanya. Dosa-dosa kecil yang boleh menjatuhkan maruah. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang tak menjatuhkan maruah, boleh tak? Yang ni berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak. Bila Nabi dan Rasul dilantik aja menjadi Nabi dan Rasul, dosa besar pun tak buat, dosa kecil pun tak buat. Kesilapan dia tapi bukan dosa. Bukan semua benda silap itu dosa. Tetapi ada yang kata Nabi ini, bila Nabi, para anbiya, para rasul, bila dilantik menjadi rasul, bila dilantik menjadi Nabi, mereka melakukan kesilapan yang bukan dosa. Mereka tidak melakukan dosa besar. Mereka tidak melakukan khianat kepada risalah. Tetapi dosa kecil, selagi mana ia tidak mencemarkan maruah mereka, mungkin boleh berlaku. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan wahyu segera untuk membetulkan nabi-nabi. Ini sebahagian ulama juga menyebut demikian. Ya, sebagian ulama sebut begitu. Ya, baik. Ini pandangan-pandangan ulama lah. Tetapi yang disebutkan tadi, Nabi Adam alaihi salam makan pokok, daripada pokok tu Nabi Musa terlibat dalam sampai terbunuhnya Qibti itu. Yang ni berlaku sebelum daripada kenabian, maka tidak menjadi masalah lah. Sebelum daripada kenabian maka tak jadi masalah. Kerana apa? Kerana sebelum daripada kenabian memang para anbiya tidak maksum daripada dosa kecil lah. Ya, daripada dosa kecil. Okey. Kita kata, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya, kenapa Nabi Ibrahim tak layak pula? Dia bukan buat dosa pun. Dia guna perkataan selindung aja.
kerana ia nak memberikan isyarat bahawasanya minta syafaat untuk semua manusia yang berada di mahsyar untuk disegerakan urusan mereka ini bukan satu permintaan yang kecil, ia satu permintaan yang besar. Jadi orang yang seperti Nabi Ibrahim pun rasa tak layak. Habis itu Nabi Isa dia tak sebut apa kesilapan dia. Dan kita pun tak tahu dalam dalil, tak disebut secara jelas kesilapan dia. Tapi kenapa Nabi Isa tak mampu? Wallahu a'lam, berkemungkinan Allah Subhanahu wa taala nak memberikan isyarat kepada kita semua, ya, bahawasanya Nabi Isa ni dalam dunia dipertuhankan oleh sebahagian manusia. Dipertuhankan oleh sebahagian manusia. Dipertuhankan. Okey? Baik. Jadi bila Nabi Isa kata aku tak mampu, ya. Bila dikatakan Nabi Isa tak mampu, nak bagi tahu kepada orang yang mempertuhankan Nabi Isa juga adalah manusia seperti nabi-nabi yang lain. Dia bukan anak Tuhan seperti mana yang kamu sangka. Maka sebab itu Nabi Isa kata lastu unakum. Ya. Aku tak mampu kerana aku juga manusia. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang membantu, yang diberikan syafaat uzma untuk mensegerakan urusan manusia. Cuma ada timbul persoalan timbul persoalan iaitu kenapa manusia yang ada di situ tidak terus jumpa dengan Nabi Muhammad je kan senang. Pergi jumpa seorang kan lambat. Kan lambat. Kenapa nak tak pergi jumpa Nabi Muhammad je? Berkemungkinan hadis ni tuan-tuan. Berkemungkinan hadis ni nak bagi tahu, nak menggambarkan kepada orang yang berada di mahsyar tentang kedudukan Nabi kita. Kita pernah baca kisah-kisah yang berlaku ketika mana peristiwa Mi'raj. Kan? Kita pernah orang kata apa? Baca kisah-kisah yang berlaku dalam peristiwa Mi'raj. Jadi bila peristiwa Mi'raj ni tuan-tuan, Nabi menerima perintah salat 50 waktu. Kemudian dikurangkan bila berjumpa dengan Nabi Allah Musa dikurangkan sampai 5. Persoalannya, Allah Taala tahu tak nak bagi kat kita, Allah Taala tahu tak yang memang dia ni nak mensyariatkan kepada kita 5? Jawapannya ya, Allah Taala tahu. Jawapannya Allah Taala tahu. Ya. Tapi kenapa Allah Taala bagi 50? Supaya nak bagi tahu kat kita betapa besarnya ganjaran 5 tu dan betapa rahmatnya Allah kepada kita sehingga Nabi minta berkali-kali pun Allah Taala bagi. Sehingga Nabi pun sendiri malu. Sehingga Nabi sendiri malu nak minta lagi. Tapi Allah Ta'ala kata kan, dalam hadis Allah Ta'ala kata, aku bagi 5, tapi pahalanya seperti 5. So kita ada rasa syukur lah. Kalau kita dapat 50 jenuh kita, tak boleh nak buat apa, solat saja kan. Tapi Allah Ta'ala bagi 5. Dengan permintaan Nabi kita. Maka bila dalam hadis ni pun lebih kurang sama juga. Kita minta pada Adam tak boleh, minta pada Nuh tak boleh, minta pada Nabi Ibrahim tak boleh, minta pada Musa tak boleh, minta pada Isa tak boleh, minta kepada Nabi Muhammad boleh. Maka manusia akan merasakan ketinggian kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat tinggi, ya. Itu di antara faedahnya lah. Berkemungkinan juga ada yang bertanya, kita dah tahu dah hadis ni, patutnya bila sampai ke negeri akhirat tak payahlah minta pada nabi lain, terus minta pada nabi senang, kita dah baca dah hadis ni. Wallahu a'lam, berkemungkinan bila sampai ke negeri akhirat nanti kita mungkin lupa. Kerana keadaan yang sangat-sangat menakutkan, keadaan yang sangat-sangat menggetarkan, mungkin kita lupa. Seperti mana kita pun lupa, kita dah melalui alam rahim dulu. Kita dah hidup dalam perut ibu kita, kita pun lupa macam mana keadaan di sana. Kan? Kita pun lupa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini di antara hikmah kenapa kita pergi berjumpa dengan satu nabi ke satu nabi yang lain untuk minta. Habis itu Nabi Ibrahim tak ada pun dosa. Kenapa? Saya sebut tadi kerana kedudukan itu kedudukan yang besar
Kedudukan itu kedudukan yang hanya diberikan kepada Nabi yang tertentu saja. Walaupun Nabi Ibrahim ni bukan buat kesalahan pun, Nabi Isa pun bukan buat kesalahan pun, tetapi nak menunjukkan ketinggian tempat tu, Nabi Ibrahim belum sampai, Nabi Isa pun tak sampai, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai, yang diberikan keistimewaan tersebut. Ya, baik. Baik, kemudian kita pergi kepada perkara yang berikutnya, iaitu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sujud. Lepas tu Nabi minta permohonan daripada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah Taala izinkan. Nak bagi tahu pada kita lah secara isyaratnya, sujud merupakan salah satu daripada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan hamba. Seperti mana dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Manusia yang paling dekat berada di sisi Tuhannya adalah waktu dia sujud, maka perbanyakkan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum nak berdoa itu, mulakan dengan pujian kepada Allah. Sebab itu Nabi kata, fa arfa'u ra'si fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni. Aku angkat kepalaku setelah sujud, kemudian aku memuji Tuhan dengan pujian yang Allah Taala ajar. Jadi nak bagi tahu pada kita, zikir, pujian yang Nabi bagi ni adalah yang datang daripada Allah, yang ni lah yang terbaik. Bukan saya kata tak boleh nak puji Allah dengan sesuatu yang kita reka sendiri. Bukan tak boleh, boleh. Kita nak buat syair, nak puji Allah, nak puji Nabi, tak ada masalah, boleh. Tapi bila Nabi SAW ajar zikir kepada kita, bila Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran yang mengandungi zikir, kita buat yang tu dulu. Kerana apa? Kerana tidak ada yang sama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi mengajarkan kita sesuatu. Bila Nabi tak ajar kita, tak apalah. Kalau contohnya ada benda-benda yang khas untuk Nabi. Nabi kahwin lebih daripada 4 orang. Yang ni khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ajar kita untuk buat benda yang sama, kita tak ikutlah. Tapi kalau memang Nabi ajar, seperti mana Nabi ajar Muaz, wahai Muaz, baca di hujung salat kamu, fi duburi kulli salah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku supaya tolonglah aku supaya sentiasa mengingatimu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, husni ibadati, dan beribadat kepadamu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik. Jadi bila Nabi ajar doa seperti itu, Nabi ajar zikir seperti itu, ini adalah doa yang terbaik yang kita kena buat. Kan? Walaupun ada sebahagian kata zikir Nabi ni berat, zikir Nabi tak sesuai untuk kita, ini merupakan satu perkataan yang kurang teliti, satu perkataan yang bagi saya bahaya. Kerana seolah-olah nak menganggap apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita itu bukan yang terbaik. Seolah-olah macam kita nak kata kita punya amalan rekaan ini lebih baik, lebih sesuai. Ini merupakan perkataan yang sangat bahaya. Sebab kita tak capai level Nabi lah, kita nak ikut cara Nabi. Sebab kita tak capai level Nabi, sebab kita tak capai martabat dan tahap Nabi lah, sebab tu kita ikut ajaran Nabi. Dah kalau kita sendiri capai martabat Nabi, dah tentu kita jadi Nabi, kita pun terima wahyu. Tapi benda tu tak mungkin berlaku. Benda tu tak mungkin berlaku kerana kita bukan Nabi. Maka sebab itulah kita sentiasa memerlukan panduan daripada Nabi SAW. Jadi kita bila ada hadis yang menyebutkan tentang zikir-zikir Nabi, yang menyebutkan tentang ajaran Nabi dalam berdoa, kita amalkan. Kerana tidak ada sesuatu pun yang boleh menandingi nilai hadis Nabi SAW. Ya, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila Nabi sebut, Nabi 2-3 kali minta, kali ketiga, kali kedua, kali ketiga, kali keempat Nabi minta dan dikeluarkan dan dikeluarkan dan dikeluarkan. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kepada kita akan ada manusia yang beriman kepada Allah, mati di atas Islam, tetapi diazab dulu di dalam neraka. Dan kita doalah moga Allah Subhanahu wa taala tak jadikan kita termasuk dalam golongan tu.
supaya kita masuk ke dalam syurga Allah terus tanpa dimasukkan ataupun tanpa perlu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan pada kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk amalan kita bersama. Ya, baik. Kita tengok soalan kalau ada, ataupun komentar, ataupun saya ada silap di mana-mana, boleh bagi tahu. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maaf lari tajuk. Saya ingin bertanya, adakah benar Abu Lahab diringankan azabnya pada setiap hari Isnin kerana melakukan maulid Nabi SAW? Ada seorang ustaz berkata ada hadis sahih tentang kisah Abu Lahab. Ini merupakan kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ia merupakan, sekejap saya carikan riwayatnya. Kita tengok riwayatnya sama-sama. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi ia bukan hadis yang sanad dia bersambung. Ia bukan hadis sanad dia bersambung. Sebaliknya ia hanyalah riwayat daripada Urwah. Dia riwayat daripada Urwah. Okay, kita tengok riwayatnya. Saya dah jumpa dah riwayatnya. Sekejap. Ni. Cuba tengok riwayat ni, riwayat daripada Urwah, bawah sekali yang merah. Sekejap. Dia hang pula komputer saya ni. Mungkin dah penat sangat agaknya. Bekerja untuk kuliah selalu sangat. Dia jam. Okey. Qala Urwah. Urwah berkata, Urwah ni bukan sahabat. Urwah ni adalah tabi'in. Ya? Urwah ni tabi'in. Jadi riwayat ni dia tak bersambung lah. Ya? Dia kata Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab membebaskan dia. Lalu dia menyusukan Nabi SAW. Ya? Jadi bila Abu Lahab ni mati saja, Abu Lahab ni dah bebaskan Suwaibah ni. Lepas tu dia pun menyusukan Nabi SAW. Lalu bila Abu Lahab mati, sebahagian daripada keluarga Abu Lahab, sebahagian daripada keluarga Abu Lahab ni diberikan mimpi. Abu Lahab ni berada dalam keadaan yang menyedihkan lah. Jadi dia pun tanyalah, apa yang kau jumpa, apa yang kau temu setelah daripada mati. Dia kata, aku tak bertemu apa pun kesenangan selepas daripada aku mati. Ya, aku tak bertemu apa pun, melainkan aku diberi minum lah, disebabkan oleh kerana aku membebaskan Suwaibah. Aku membebaskan Suwaibah. Maksudnya aku diberikan sedikit minuman. Sedikit minuman melegakan lah kerana membebaskan Suwaibah. Jadi kalau kita tengok kat sini, pertama riwayat tu bukan datang daripada Nabi lah. Dia bukan datang pada Nabi, dia datang pada Urwah. Sanad dia tidak bersambung. Kita tahu. Yang keduanya disebabkan oleh kerana Abu Lahab ini membebaskan seorang hamba. So tak sebut pun berkenaan dengan sambutan maulid ataupun sebagainya. Berkemungkinan mereka mengatakan sebab Abu Lahab gembira sangat dengan kelahiran Nabi, maka dia bebaskan. Mungkin dia kata lahir kerana gembira. Lahir kerana gembira kerana lahir. So, gembira kerana lahir ni pun semua orang gembira lah dengan kelahiran Nabi SAW. Tapi adakah dengan menyambutnya? Inilah menjadi persoalan. Dulu saya dah jawab dah soalan ni. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Yang tak setuju tak payah sambut. Yang setuju sambut, tapi jangan marah pula orang yang tak nak sambut. Kerana masing-masing nak tunjukkan cara cinta kepada Nabi SAW dengan cara yang berbeza. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah Qabil manusia yang pertama menjadi kafir atau masih lagi beriman selepas membunuh saudaranya? Dalam isu anak Adam yang berbunuhan sesama mereka,
bukan berbunuh sama mereka, yang seorang bunuh lagi yang seorang lagi. Ulama berbeza pendapat. Walaupun ulama bersepakat mengatakan yang membunuh tu berdosa, tetapi adakah dia kafir? Ulama berbeza pendapat, ya. Tetapi Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan dia tak kafir. Walaupun dia ni adalah orang yang berdosa. Adalah orang yang berdosa. Ya, siapa makhluk yang pertama kafir daripada kalangan manusia? Makhluk yang pertama kafir selain daripada manusia itu iblis lah. Manakala yang pertama kafir di kalangan manusia, seperti mana kata sebahagian ulama, ya, adalah kaum Nabi Nuh lah. Kaum Nabi Nuh, seperti mana tafsiran Ibnu Abbas. Mereka lah yang dihantar kepada mereka itu Nabi Nuh untuk berdakwah kepada mereka setelah mereka menjadi kafir. Wallahu a'lam. Dia kata, doktor, Nabi Musa minta supaya Nabi Ibrahim, memang ada Nabi Ibrahim, memang ada Nabi Ibrahim. Mungkin tadi waktu baca saya terskip sekejap. Mungkin waktu baca saya terskip. Dan terjemahan tu pun saya terperasan. Sorry ya. Hadisnya panjang sangat. Kadang-kadang saya pun tak perasan juga. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beza manhaj dengan mazhab? Mazhab ni sekolah aliran pemikiran. Ada mazhab dalam fiqh, ada mazhab di dalam akidah. Ada mazhab dalam akidah seperti Ahli Sunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ada orang kata apa? Mazhab dalam fiqh iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Dan setiap mazhab-mazhab ini ada manhaj mereka, ada metodologi. So mazhab itu kita boleh katakan school of thought, manakala manhaj itu adalah metodologi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya suami tidak soleh dekat isteri masih berpeluang menjadi orang soleh? Ya, ada peluang menjadi orang soleh. Teruskan berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan hadis malam ni, ikut penceritaan mencari nabi-nabi untuk mohon syafaat. Bagaimana kita mencari nabi-nabi ni sedangkan kita tak kenal dan tak pernah jumpa nabi-nabi ni ketika dunia? Wallahu alam, kita tahulah. Kita tahulah kerana kedudukan nabi ni mulia, pastinya kita boleh mengagak. Berkemungkinan Allah Taala memberikan ilham kepada kita untuk kita mengenali mereka. Wallahu alam, tapi kita tahulah. Yang pentingnya kita dapat syafaat daripada nabi ya. Yang pentingnya itu je, kita dapat syafaat daripada Nabi untuk masuk syurga tanpa hisap. Tu je kita doa. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Adakah bid'ah hasanah dan dalalah Ustaz? Banyak Ustaz sekarang mengatakan ada. Memang ada bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah ni satu benda yang tak ada zaman Nabi tetapi mempunyai asal. Mempunyai asal, itu bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah ni selain daripada itu. Panjanglah penceritaannya tu. Boleh tengok YouTube saya berkenaan dengan bab bid'ah ni. Saya ada hurai bid'ah dalam sejam ke sejam lebih saya hurai. Boleh tengok di YouTube berkenaan dengan amalan bukan sunnah yang dianggap sunnah dalam masyarakat Melayu. Boleh Dr. syadangkan buku akidah terjemah Melayu yang baik? Boleh cari kitab yang moden ni, kitab iman yang ditulis oleh seorang ulama juga, dia masih hidup sekarang ni, iaitu Dr. Muhammad Naim Yassin. Kitab tu bagus, ya. Kitab tu bagus.
Itu je lah yang boleh saya jawab. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Minta maaf saya tak dapat jawab semua soalan. Banyak sangat soalan, saya tak mampu nak jawab semua. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, Datuk Ayub, Kak Lin, pada semua tim-tim dia yang sangat berusaha untuk menjadikan kuliah kita jadi kenyataan. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan jika ada kesempatan dan waktu. Kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.